Salam sejahtera bersama saya Nevin Majil dalam 15 minit MMTV edisi 19 Disember 2022. Mangsa banjir di 5 negeri terus meningkat apabila situasi banjir dilihat semakin buruk dengan hujan lebat berterusan di beberapa kawasan sejak pagi tadi. Jumlah mangsa pula meningkat kepada 31,842 orang daripada 9,029 keluarga yang ditempatkan di 296 pusat pemindahan sementara PPS setakat jam 4 petang tadi. Menurut Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Terengganu mencatatkan jumlah tertinggi seramai 19,601 orang, diikuti Kelantan 11,846, Johor 75, Perak 54 dan Pahang 266. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan bahawa jawatan kuasa pengurusan bencana di peringkat pusat negeri dan daerah sudah sedia diaktifkan dengan tahap kesiapsiagaan sentiasa ditambah baik bagi menghadapi bencana yang bakal berlaku terutamanya di kawasan berisiko tinggi. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, PPS juga dilengkapi dengan keperluan asas untuk mangsa terkesan dengan banjir. 3 beradik perempuan maut dipercayai terkena renjatan elektrik di luar rumah mereka yang dilanda banjir di tempat pagi tadi. Melalui video yang tular, kelihatan mayat ketiga-tiga mangsa itu terapung di atas air sewaktu ditemui. Kesemua mangsa berusia di antara 20 hingga 27 tahun meninggal dunia di lokasi kejadian kira-kira 11.45 pagi dan salah seorang mangsa merupakan guru di Pusat Asuhan Tunas Islam Pasti. Difahamkan seorang daripada mangsa terkena renjatan elektrik selepas memegang tiang rumah sebelum terkena kepada 2 adiknya yang turut berada di situ. Mayat mangsa telah diserahkan kepada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dan Polis Diraja Malaysia untuk siasatan lanjut. Memasuki hari keempat operasi mencari dan menyelamat SAR, 9 lagi mangsa yang hilang dalam tragedi tanah runtuh di tapak perkemahan Fathers Organic Farm, Gotong Jaya, Batang kali diteruskan hari ini. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM Selangor, Hafizah Muhammad Nur berkata, struktur tanah yang lembik dan berlumpur akibat hujan lebat semalam menjadikan ketinggian tanah meningkat dari asal disebabkan penambahan tanah gelincir. Hafizah berkata pasukan operasi mencari dan menyelamat SAR, 9 lagi mangsa yang hilang dalam insiden tersebut akan difokuskan di bahagian tanah paling tinggi. Tambahnya lagi, operasi SAR hari ini disertai seramai 135 anggota terdiri daripada pasukan penyelamat dan dibantu Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia JUPEM yang bermula seawal pukul 8 pagi tadi. Bekas Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Gurun Datu Johari Abdul dilantik menjadi Yang di-Pertua Dewan Rakyat yang baharu awal pagi tadi. Beliau yang dicadangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memperoleh 147 undi, manakala bekas Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhammad Raziz Sheikh Ahmad yang dicadangkan oleh Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin hanya mendapat 74 undi. Selepas beliau dipilih sebagai Speaker Dewan, persidangan diteruskan dengan majlis angkat sumpah oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim yang diikuti oleh 2 timbalan Perdana Menteri iaitu Ahli Parlimen Bagan Datuk, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi serta Ahli Parlimen Petrajaya, Datuk Seri Fadilah Yusof. Sesi kemudian diteruskan dengan ahli-ahli Parlimen Kerajaan yang didahului barisan menteri dan timbalan menteri serta ahli Parlimen daripada Blok Pembangkang. Sementara itu, Ahli Parlimen Pandan Rafizi Ramli Pakatan Harapan dijangka terlibat dalam sesi perbahasan usul undi percaya kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada pukul 3.30 petang tadi. Pembentangan usul undi percaya itu adalah bagi membuktikan keabsahan pelantikan Anwar yang mengangkat sumpah jawatan pada 24 November lalu sebagai Perdana Menteri ke-10 mengikut butiran terkandung pada nombor 8 Aturan Urusan Mesyuarat.
Usul tersebut bakal membuktikan Anwar mendapat sokongan ahli parlimen bagi memimpin kerajaan baru selepas keputusan pilihan raya umum ke-15 PRU 15 menyaksikan tiada parti atau gabungan politik mendapat majoriti mudah. Mahkamah Rayuan akan mendengar rayuan Datin Sri Rosmah Mansor pada 22 dan 23 tahun depan terhadap sabitan dan hukuman penjara 10 tahun serta denda RM970 juta bagi kesalahan rasuah dikenakan terhadapnya. Tarikh perbicaraan itu ditetapkan Timbalan Pendaftar Mahkamah Rayuan Nur Kamila Aziz hari ini ketika pengurusan kes membabitkan Rosmah yang juga bekas isteri Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Timbalan Pendakwa Raya Poh Yi Tin berkata rayuan Rosmah terhadap keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Zaini Mazlan yang menolak permohonannya supaya hakim itu menarik diri daripada mendengar perbicaraan kes dan membuat keputusan mengenai kes solar akan turut didengar pada tarikh yang sama. Pada 1 September lalu, Hakim terbabit mendapati Rosmah bersalah atas 3 pertuduhan rasuah berkaitan projek hybrid solar bernilai RM1.25 bilion untuk 369 sekolah luar bandar di Sarawak dan menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun serta denda RM970 juta. Rosmah didakwa atas satu pertuduhan meminta RM187.5 juta dan 2 pertuduhan menerima rasuah berjumlah RM6.5 juta daripada bekas pengarah urusan Jepak Holding 9 Berhad Saidi Abang Samsudin. Prosiding kes perbicaraan gangguan seksual pendakwa terkenal Abid Liu akan disambung semula selama 3 hari bermula pada 20 Disember esok di Mahkamah Magistrate Tenom. Abid atau nama sebenarnya Abid Irawan Ibrahim pada 18 Februari lalu didakwa atas 11 pertuduhan termasuk dakwaan mengaibkan kehormatan seorang wanita di daerah Tenom dengan menghantar perkataan lucah ke nombor telefon mangsa melalui aplikasi WhatsApp antara Mac dan Jun tahun lalu mengikut Seksyen 509 Kanun Keseksaan. Terdahulu perbicaraan yang berlangsung selama 4 hari pada 27 hingga 30 September lalu telah menampilkan 3 saksi termasuk pendakwa bebas Firdaus Wong. Magistrate Nur Asraf Zulhaini sebelum ini mengenakan ikat jamin RM1,000 bagi setiap pertuduhan dengan 2 penjamin tempatan terhadap Abid yang tidak mengaku bersalah atas 11 pertuduhan berkenaan. Berita dunia. Lebih 80 orang telah dilaporkan meninggal dunia selepas meminum arak beracun di negeri Bihar Timur, India. Penjualan dan pengambilan arak telah diharamkan di Bihar pada April 2016. Akibatnya banyak kedai arak tanpa lesen muncul di negeri itu. Daerah Saran mencatat jumlah kematian tertinggi iaitu 66 orang diikuti 6 di daerah Siwan manakala Begusarai merekodkan 2 lagi kematian. Ketua Menteri Bihar Nitish Kumar berkata tiada pampasan diberikan sekiranya seseorang meninggal dunia selepas mengambil minuman keras palsu. Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Kebangsaan NHRC mengeluarkan notis kepada Kerajaan Negeri Bihar dan Ketua Polis Negeri berhubung tragedi itu pada Jumaat lalu. Pihak berkuasa Jerman berjaya menemukan sebahagian besar permata dan barangan kemas pada abad ke-18 yang dicuri dalam insiden rompakan mengejut di Muzium Negara hampir 3 tahun lalu. Penemuan itu berlaku selepas perbicaraan 6 suspek berhubung rompakan besar-besaran pada waktu malam di Muzium Green Vault di Bandar Timur Istana Diraja Dresden pada November 2019. Sekumpulan perompak merampas 21 barang kemas dan pelbagai barangan berharga lain daripada koleksi pemerintah Augustus the Strong yang bertakhtakan lebih 4,300 berlian.
Polis khas ditugaskan mengiringi barang-barang berharga prasejarah yang dijumpai di Berlin kembali ke Dresden dan pakar kini sedang meneliti untuk mengesahkan ketulinannya. Berita ekonomi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat keputusan untuk mengekalkan tarif elektrik bagi pengguna domestik serta industri kecil dan sederhana IKS adalah permulaan kepada subsidi bersasar yang dijanjikan. Pengarah Pusat Pengurusan Penyelidikan Universiti Kewangan Islam Global, Profesor Madya Dr. Baharom Abdul Hamid berkata, keputusan untuk menyemak tarif elektrik membabitkan syarikat multinasional yang mengekspor produk ke luar negara menunjukkan komitmen kerajaan bagi mengurangkan beban kos sara hidup rakyat. Menurutnya, Anwar dan Menteri Kabinet di bawah Kerajaan Perpaduan mempraktikkan unsur kesederhanaan dengan mengambil kira kos sara hidup rakyat dan dalam masa yang sama berwaspada dengan kemampuan kos perbendaharaan. Minggu lalu, Anwar dalam satu sidang akhbar memberi jaminan bahawa kerajaan tidak bercadang untuk menaikkan tarif elektrik bagi pengguna domestik dan PKS. Berita sukan. Bintang badminton negara Justin Ho menciptakan kejutan apabila dinobatkan juara persorangan lelaki kejohanan badminton cabaran antarabangsa Malaysia 2022 selepas menewaskan seniornya Aidil Soleh Ali Sadikin pada perlawanan akhir. Pada aksi yang berlangsung di arena badminton Perak Ipoh, Justin bangkit dari tewas pada set pertama 18-21 sebelum memenangi dua set berikutnya 21-16, 21-17 dalam tempoh 1 jam 14 minit. Kemenangan ini merekodkan gelaran juara ketiga buat Justin pada tahun ini selepas menjadi juara kejohanan Bon antarabangsa di Jerman dan terbuka Croatia sebelum ini. Sementara itu, hasrat persorangan profesional wanita negara Khaled Sehana untuk melakar kejutan tidak kesampaian selepas akur tumpah straight set kepada wakil Indonesia Yulia Yusufe Susanto 16-21, 19-21. Pasukan Argentina menamatkan kemarau 36 tahun dengan menjulang trofi Piala Dunia edisi 2022 selepas berjaya menewaskan Perancis menerusi penentuan penalti 4-2 pada aksi final yang berkesudahan 3-3 di Stadium Lusail awal pagi tadi. Pada aksi tersebut, skuad La Albiceleste membariskan kesebelasan terbaik dengan jentera serangan pasukan diketuai Lionel Messi, Julian Alvarez dan Angel Di Maria. Sementara itu, Perancis yang merupakan penyandang juara edisi 2018 tidak berjaya mempertahankan gelarannya walaupun memberikan tentangan sengit sehingga tamat masa tambahan. Keputusan 3-3 menyebabkan kedua-dua pasukan terpaksa beraksi dalam penentuan sepakan penalti yang pada akhirnya memberikan kemenangan bergaya kepada skuad bimbingan Lionel Scaloni. Kejuaraan ini juga merupakan kemenangan ketiga Argentina selepas Piala Dunia edisi 1978 dan 1986. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Selasa 20 Disember 2022. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nevin Majil. Salam sejahtera dan jumpa lagi.